Pada hari ini, Parti Pejuang Tanah Air telah mengadakan mesyuarat mingguannya yang pada kali ini dipengerusikan oleh saya setelah saya berehat selama lima kali. Sudah tentu kita bincang banyak berpusat kepada pilihan raya di Johor, pilihan raya negeri yang mana BN telah menang dan pejuang kalah tu, iaitu kalah sehingga tak ada satu pun deposit yang boleh kita selamatkan. Kita kalah 42 kursi dan kalah di peringkat deposit kita. Jadi soal pertama yang kita soalkan ialah sama ada pejuang masih relevan ataupun masih boleh perlu teruskan sebagai pejuang dan memperjuangkan dalam arena politik di Malaysia. Kita sebulat suara baik di peringkat political bureau or the majlis eksekutif, semua bersetuju bahawa pejuang perlu teruskan perjuangan kita. Ya, selain daripada itu, kita bincang tentang sebab-sebab kita gagal dalam pilihan raya ini, dan kita dapat kenal pasti banyak sebab yang menyebabkan sokongan kepada pejuang amat berkurangan. Saya tak perlu hitung satu persatu apa dianya sebab ini, tapi kita sudah catat sebab-sebab ini dan kita akan kaji sebab-sebab ini. Dan kita akan cari jalan yang lebih baik supaya sebab-sebab ini tidak lagi memain peranan mengurangkan sokongan kepada kita. Pejuang juga akan terus menekankan dan memperjuangkan isu-isu keperluan rakyat. Kita dapati dalam perasaan tidak senang terhadap masa depan orang Melayu, khususnya negara amnya, mungkin tidak akan selamat, tetapi kita terutama berkenaan dengan rasuah, kita tumpu kuat kepada untuk membantah rasuah sehingga kita kurang menekan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Masalah seperti pengangguran, tidak cukup makanan, tidak ada makanan, ada yang dihalau keluar daripada rumah kerana tidak membayar sewa dan sebagainya. Perkara ini tidak diberi tekanan yang sepatutnya, dan ini juga menyebabkan pengundi tidak tertarik dengan hujah kita berkenaan dengan rasuah. These are the three things that yang kita identify, dan di masa-masa hadapan kita akan kaji tiap-tiap satu masalah supaya kita dapat betulkan dalam masa hadapan. Kita sedar bahawa mungkin pilihan raya diadakan dalam jangka masa yang pendek dan ini tidak memberi peluang banyak kepada kita untuk membuat persiapan, tetapi kita masih berpendapat bahawa ini adalah tanggungjawab hati kita untuk bertindak dalam arena politik, kerana kita berpendapat bahawa pemerintah yang dipilih oleh rakyat
di Johor, di Melaka dan di Sarawak. Tidak baik bagi negara. Dan kita masih berpendapat mereka sepatutnya tidak jadi kerajaan. Kerana mereka datang daripada parti yang jelas terlibat dengan jenayah yang besar yang merosakkan negara kita. Kita tak tahu sama ada mereka akan betulkan diri mereka, tetapi besar kemungkinan mereka tidak dapat elak daripada bergantung kepada rasuah untuk mengekalkan diri mereka. Dan kalau mereka disokong kerana rasuah, ada kemungkinan pemulihan negara kita ini tidak dapat dicapai. Iaitu selama-lamanya negara akan diperintah oleh perasuah dan mereka akan mengguna kuasa kerajaan untuk mengekalkan diri mereka. That is all. Kita buka untuk soalan. Hasliza dari Malaysia Now. Adakah Tun akan menjangkakan berlakunya pakatan melibatkan parti-parti yang menentang Barisan Nasional dalam PRU 15 akan datang? Ada kemungkinan cadangan-cadangan memang disuarakan oleh beberapa parti yang opposition sekarang ini supaya kita tidak berpecah. Kerana jelas sekali berpecah menyebabkan kita kalah. Bukan kita kurang sokongan. Sebenarnya parti yang menang ini BN hanya mendapat 35% saja daripada undi yang di dalam pilihan raya ini. Tetapi dengan 35% mereka menguasai sebanyak 2/3, iaitu mereka berhak untuk pindah perlembagaan pun. Jadi kita dapati bahawa ini adalah satu minority government, tetapi oleh kerana perpecahan di kalangan parti lawan, mereka sudah jadi a big majority government, 2/3 majority yang berkuasa penuh. Okey, ada lagi soalan? Bertanya? Sederhana. Ada. Okey, Mamo. Dan adakah pejuang akan cari partner untuk PRU akan datang? Itu di antara cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli, dan ini perlu dikaji dengan mendalam. Kerana kita dulu tidak ada kerjasama dengan parti-parti lain kerana kesan buruk daripada kerjasama itu. Baik, Tun, Khairul dari Malaysia GZ. Tun, adakah kekurangan keluar menguji kurang disebabkan rakyat telah jelek dengan politik negara? Terjelek dengan politik negara. Polisi negara. Politik negara. Ya, itu ada. Sebab itu turn out very small. Ini kecil sekali. Cuma 53% saja yang keluar. Jelas sekali ramai yang sudah bosan dengan politik dan mereka mengambil tindakan tidak mengundi. Ini bermakna secara tidak langsung mereka menyokong parti yang tidak sesuai menjadi kerajaan. Saya tertinggal soalan. Boleh? Ada desakan supaya pilihan raya umum dilaksanakan secepat mungkin oleh pihak tertentu. Komen Tun? Saya berpendapat bahawa kalau kita ada pilihan raya dalam keadaan yang mana seluruh rakyat tidak bersedia dan cuma orang tertentu saja yang akan gembira dan mengambil bahagian, kita akan dapat keputusan yang tidak baik bagi negara. Sebab itu masa perlu diberi
supaya negara, rakyat khususnya akan mempunyai masa untuk mereka menimbang baik-baik tentang apa yang mereka lakukan. Okey. Terima kasih. Terima kasih.